بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah yang dimuliakan Fadhilatul Guru Syekh Muhammad Zainul Asri Rafdi, penaung Pondok Darussalim Malaysia, yang berusaha Ustaz Faiz selaku pengarah Ustaz Darsa, yang dikasihi Syekh Subhi Hadi Taufik, pengarah warisan Bintara Hadi, yang berbahagia Datuk Sri Ahmad Husaini, penasihat Bintara Hadi, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bersuah muka berkumpul di majlis yang penuh barakah dan salam silaturahim kepada semua. Pertamanya, ucapan terima kasih tidak terhingga kepada semua hadirin yang dapat hadir di majlis pembukaan darsa bagi cawangan yang kedua di kota warisan ini. Bagi memberkati majlis grand opening suara darsa ini, majlis dengan penuh hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Hamidi untuk memimpin bacaan doa majlis. Dengan segala hormat yang mempersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع رزقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل البركة، واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hamidi atas bimbingan doa sementara. Sebagai salingan kepada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, dijemput kumpulan qasidah untuk mempersembahkan qasidah. Majlis dengan segala hormat mempersilakan.
dalam strategi technical advisor saya memperhati usaha susah namun saya industri tidak ada sesuatu yang saya ajar macam mana aku juga
Ya Rasul
الله سلام عليك يا رفيع شاني يا ودي عظم هيئتي رب العالمين يا أهيل الجود والجرد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Alhamdulillah, hadis mengucapkan jutaan terima kasih kepada adik-adik yang menyampaikan dengan qasidah sebentar tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, insyaallah seterusnya majlis mempersilakan dan menjemput Fadil Ustaz Faiz Zuhdi selaku pengarah restoran Darsa untuk memberikan sepatah kata sebagai pemuka bicara majlis rasmian kita pada petang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama sekali dimuliakan Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli yang dikasihi yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Kusairi, penasihat pada Bintara Holding Sdn Bhd, yang dikasihi Tuan Muhammad Subhi bin Haji Tauhid selaku pengarah Bintara Holding Sdn Bhd, yang mana Bintara Holding Sdn Bhd adalah joint venture bersama dengan Restoran Darsa di Kota Warisan kita pada Alhamdulillah. Juga tidak saya lupakan Cik Kamarul, pengurusi majlis tadi, Ustaz Amidi, Tuan Syafri, Tuan Zulkifli, Ustazah Mahani, semua yang hadir pada hari ini. Juga tak lupakan kepada barisan kaki tangan restoran pengurusan yang bertumpus lumus dalam menjayakan program kita pada hari ini. Alhamdulillah. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada hari ini di restoran Darsa Kota Warisan, Sepang, Selangor. Cawangan yang kedua bagi restoran Darsa, Alhamdulillah. Yang pertama di mana, tuan-tuan tahu kah? Di Sentul. Siapa yang tak pernah tahu kata ada cawangan pertama? Boleh angkat tangan tak? Di Sentul. Semua tahu di Sentul ke baru tahu hari ni? Nah, jadi saya rasalah saya ada satu restoran lagi di Rawang, Selangor, tapi nama lain. Saya bermula daripada situ. Restoran, nama dia Restoran Az-Zuhdi. Nah, dan saya bermula di sana, tapi saya berkembang di atas nama Restoran Darsa. Sebab apa? Ada juga kawan-kawan tanya saya fikir satu benda lah. Bila saya fikir, saya bukan orang meniaga macam sahabat-sahabat saya, Bang Subhi, mereka orang meniaga. Saya bukan orang meniaga, saya orang mengaji pondok dulu, mengaji gitu-gitu je lah kan. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba dicampak aturan Allah Subhanahu wa taala buka restoran waktu PKP tu, waktu PKP.
Jadi zaman PKP tu tak ada kerja. Saya buka kelas pun kena tutup, tak boleh mengajar. Jadi akhirnya berniaga dari rumah. Bila berniaga dari rumah, tuan-tuan, ada kawan offer satu kedai, kita pun tengok, kita pun tak ada impian apa-apa waktu tu, tak ada. Waktu tu kira isi masa lapang lah panggil. Isi masa kosong. Jadi buka lah kedai. Waktu tu tak ada modal. Tak ada modal nak buka kedai restoran. Saya jual kereta. Saya jual kereta Mavic saya dulu, duduk pondok dulu, Mavic merah saya tu, saya jual dapatlah 10,000. Buka kedai. Jadi buka kedai, waktu tu dengan bermodalkan duit tu, serba kekurangan apa yang ada kan, dan saya buat dan kalau siapa yang pernah berniaga tahu bangkit dan jatuh orang berniaga ni macam mana kan. Saya ni memang dah, orang kata apa, sebenarnya hati ni nak balik piduk di pondok khidmat dengan tuan guru. Dulu saya mengajak di khidmat dengan syekh di pondok. Jadi hati itu berat di sana. Berat di sana, tapi seolah-olah Allah memaksa, Allah menyuruh kita buat benda tu. Sebab apa pun saya tak tahu. Saya jalan je dulu, jalan ikut aturan dia. Saya jalan, saya jumpa dengan tuan guru Syekh Zainal Asri di pondok beliau, minta nasihat selalu, minta semangat. Alhamdulillah saya dapat jalan untuk meneruskan, dan akhirnya jumpa dengan Ustaz Amidi untuk meneruskan restoran ni. Jadi kita waktu tu bincang nak buat restoran apa, atas nama apa, dan akhirnya ringkaskan cerita, jadilah restoran Darsa waktu tu. Saya pun waktu tu pun tak ada apa lagi, saya hanya semata-mata hati keinginan hanya nak berkhidmat sahaja kepada pondok Darsa. Sebab apa hati saya ni duduk dekat situ, sebab saya zaman saya mengaji di Maktab Mahmud Al-Ustaz dulu, saya duduk mengaji di Maktab Mahmud. Saya banyak ikut kuliah Syekh, dan tuan guru lah yang banyak buka hati untuk saya mendalami agama dan memperbetulkan akhlak dan sebagainya. Jadi hati tertaut di situ. Jadi saya pun teruskan restoran Darsa ni. Balik pada cerita tadi, kenapa restoran Darsa kan. Jadi bila saya sampai di tahap ni, buka cawangan yang kedua restoran Darsa, adalah kerana tidak ada benda yang lain, hanyalah berniat semata-mata untuk memperjuangkan ekonomi ummah secara umumnya, dan secara khususnya kepada pondok Darsa tu sendiri. Kita kalau kita nak berjuang di satu-satu medan, kita mesti kena ada satu medan untuk kita duduk kan. Jadi kita ada satu matlamat yang jelas apa yang kita bawa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, yang saya muliakan, kita duduk di satu tempat dengan adanya misi dan matlamat yang jelas, iaitu tidak lain tidak bukan adalah untuk menaikkan keizzahan agama kita, Islam. Jadi kita kalau tengok dahulu orang-orang berniaga, kebanyakan bukan daripada bangsa Melayu kan. Banyak bangsa-bangsa yang naik dulu adalah daripada bangsa yang lain. Sedangkan bangsa kita, orang Islam kita adalah satu ketika dahulu adalah, dan zaman Nabi dulu pun adalah umat yang hebat di dalam perniagaan. Betul tak? Betul no? Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun adalah ahli perniagaan yang hebat. Betul. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini adalah sunnah yang besar yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita tegakkan. Kita bayangkan satu hari nanti ekonomi di Malaysia ni khususnya orang Islam kita pegang kan. Ahli-ahli agama, tok-tok guru kita berada di dalam ekonomi. Kalau hari ni kita nampak di mahat-mahat tahfiz di pondok kan, membuka tabung sumbangan dan sebagainya, impian saya hari ni adalah sebenarnya kita nak berdiri satu-satu institusi agama untuk berdiri sendiri. Bukan kita tidak mengharapkan sumbangan. Sumbangan adalah hak milik orang ramai. Maksudnya kita perlu buka peluang kepada orang untuk menyumbang. Tapi di peringkat kita sendiri yang menjalankan institusi agama, kita perlu ada ekonomi yang kuat sendiri. Maka hari ini terwujudlah restoran Darsa, untuk kita betul-betul bawa restoran Darsa ini untuk perjuangkan ekonomi ini bersama-sama. Itu ada satu orang datang ke restoran Darsa Sentul jumpa saya. Waktu tu saya tengah drop, restoran di Sentul tu tengah down sikit, ekonomi tengah jatuh waktu tu. Satu orang datang,
dia buka satu pintu kat saya. Kan, dia kata, "Ustaz, bukan Ustaz seorang nak berjuang." Kan, dia kata kat saya sampai hari ni saya terasa benda tu. Bukan Ustaz seorang nak berjuang untuk agama ni. Kami nak berjuang sekali. Kan, dia kata kat saya kan. Kami nak berjuang sekali. Jadi dia bantu saya daripada segi memberi idea marketing dan sebagainya, dia bantu saya. Kan, jadi saya sedar tak sedar, saya duk berjalan seorang-seorang ni dengan pengurusan yang ada. Sebenarnya saya lupa ada ramai lagi di belakang sebenarnya nak bantu kita dalam perjuangan ni. Jadi saya nak ajaklah pada semua, sama-sama kita memberi sokongan yang padu kepada restoran Darsa ini, kerana adalah tidak lain tidak bukan kita nak menjadikan perniagaan ini adalah untuk memajukan umat kita, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Bolehkah? Insya-Allah. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga adalah restoran Pondok Darsa juga bukan sekadar restoran, juga ada produk-produk yang lain. Seperti melihat lihat di bawah sana ada Darsaluk, minyak enjin. Tuan-tuan, minyak enjin ada, restoran pagi. Travel Darsa. Ini Tuan Guru insya-Allah esok akan berangkat ke umrah bersama dengan Travel Darsa. Juga yang lain ada produk minuman. Ada ni air mineral depan kita ni pun produk adalah Pondok Darsa. Ini adalah semua ekonomi yang dibentuk untuk memberikan sumbangan kepada kemajuan pondok secara khususnya. Jadi alhamdulillah kan kita dah ada produk-produk sendiri di Pondok Darsa. Jadi kita nak pastikan semua produk-produk ni yang dah ada sekarang untuk maju lagi ke hadapan. Jadi benda ni insya-Allah kami saya sendiri bukan siapa-siapa, juga banyak kekurangan ilmu. Maka tuan-tuan yang datang ni saya tak kenal, mungkin saya tak tahu latar belakang dan sebagainya. Kalau boleh berkongsi dengan kami apa-apa pengalaman, mungkin ada orang berniaga lama kan, macam mana kita nak memajukan lagi, macam mana kita nak kuat di dalam ekonomi ni. Jadi insya-Allah saya yakin kalau semua kita bersatu di dalam ni ekonomi ni, insya-Allah umat Islam kita akan hebat. Kita lihat kepada Khilafah Uthmaniyah dulu pun mereka kuat dengan kerana apa? Kerana ekonomi yang kuat. Jadi insya-Allah kita bukan nak kaya. Maksudnya bukan tak nak kaya. Semua orang nak kaya, betul? Siapa tak nak kaya? Tapi kita nak betulkan kekayaan itu letak di mana? Maksudnya kekayaan tu kita nak bawa ke mana? Bukan bawa hanya kepada semata-mata keluarga kita, bukan kepada kaum terdekat kita, tidak. Tapi kita nak besarkan manfaat ini, besarkan peluang ini kepada seluruh umat. Jadi insya-Allah, sebab itulah kalau tuan-tuan puan-puan perasan, saya bawa semua staf saya hari ini ke restoran Darsa Kota Orisan. Semua cawangan kami tutup sebab saya nak mereka bersama, bersatu. Bukan sekadar bekerja di dalam restoran Darsa, bahkan mereka membentuk satu jemaah yang kuat dan memahami, bukan sekadar mencari gaji, bukan nakkan gaji, tapi mereka faham apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka matlamat apa yang sebenar, misi apa yang mereka bawa. Jadi kita kumpulkan mereka di mana-mana program, kalau ada perasmian kita kumpul, nak bagi kesatuan kepada mereka. Dan insya-Allah tuan-tuan doakan, saya nak pastikan semua pekerja-pekerja yang di bawah amanah saya akan pastikan mereka ni dapat berjaya dalam ekonomi keluarga mereka yang pertama, insya-Allah, dan seterusnya mereka memberi manfaat juga kepada umat yang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya minta tuan-tuan doa dan berikan sokongan. InsyaAllah sebelum meninggalkan restoran ni, ataupun sambil-sambil saya lagi tengah dok sidah ke apa saya lagi, buka Google, bagi review 5 bintang siap-siap sebelum keluar, sebelum balik, boleh tak? Sebab apa? Sebab orang mai depa tengok Google. Lah ni tengok Google. Dia orang tak tanya kok jalan lah, berhenti pergi jalan restoran Darsa kok mana. Orang takkan tanya tak tahu kat mana. Dia suruh tengok map Google. Jadi bila tengok Google, dia tengok review berapa bintang. Jadi tuan-tuan bagi bintang, 5 bintang lah. Sekali makan di bawah, sekali kita ada jom makan. Tapi makan bila masak banyak-banyak lagu tu lah. Kalau nak yang puas hati betul-betul, mai esok kita buka, insya-Allah. Tapi janganlah main serang-serang, ramai-ramai serentak telefon lah, kata main nak ramai ni. Kami boleh lah ready, staff kami tak ramai lagi. Jadi saya harap insya-Allah dengan kehadiran ni, saya
kami. Nah, alhamdulillah kedatangan memberangsangkan Allah Taala jasa baik apa ke sini maksudnya menyokong restoran Darsa. Alhamdulillah sampaikanlah kepada kenalan-kenalan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Minta maaf salah cakap. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan daripada pengarah Restoran Darsa. Ustaz Faiz juga merupakan kita punya pengarah Darsa Business Center yang kita baru tubuhkan baru-baru. Kita lihat dari segi kewibawaan, keterampilan, ilmu dan pengalaman yang ada pada Ustaz Faiz ni memang layaklah kita lantik sebagai pengarah Darsa Business Center yang insyaAllah yang tadi kita akan susun atur balik punya supaya lebih berkembang maju dan terus memberi manfaat kepada umat. Sebagai rakyat kita tidak kata-kata mereka yang sehari yang berbahagia Ahmad Husaini dengan segala hormat yang komisi dan terima kasih juga kepada sahabat saya Ustaz Tuan Subihi dan rakan-rakan ya, dan yang saya hargai dan saya sayangi ya, tuan guru kita ya, Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Aslam. Terima kasih ya Ustaz. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya bercakap lain sikit macam Dr. Faiz ni, Ustaz Faiz ni. Saya cakap secara, saya ni, nama saya Ahmad Syairi ya. Saya adalah motivator selaku juga penasihat kepada Bitara ya. Jadi cara saya bercakap ni lebih kepada motivation lah. So hari ni saya cakap cara motivation. So cara motivation ni sikit lah. Boleh ya? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So apa khabar? Tepuk orang sebelah. Apa khabar orang sebelah? Apa khabar? Tepuk. You all ni saya tengok semua tengok muka je kat depan kan. Lepas tu tangkap gambar. Lepas tu tengok muka kat depan. Yang kita bercakap depan ni tengok je kan. Lepas tu apa yang cakap pun angguk aja. Betul-betul. Okey, so hari ni saya ucapkan tahniah kepada Darsa restoran ini atas pembukaan ya. Saya ucapkan syabas yang ketiga ya. Cawangan ketiga ya. Kedua. Cawangan kedua. So alhamdulillah tadi ada Tuan Faiz ada cerita tentang pengorbanan dia. Ya, saya dengar tadi merupakan seorang yang pelajar ya, yang tidak ada latar belakang seorang usahawan. Ya. So beliau melakukan satu pengorbanan, dia jual MyV dia ya. 10,000. Oh, jual MyV. Lepas tu buka restoran dengan semangat nak menjadi usahawan, dan akhirnya keputusan hari ini kejayaan ni. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang kat sini, siapa yang dah berniaga angkat tangan? Nak angkat tangan pun takut. Siapa yang dah main-main tau. Dia berniaga sebelum dia sebagai seorang Nabi. Okey, siapa yang okey, ucapkan tahniah. Tanya orang sebelah, bila nak berniaga? Tanya orang sebelah, bila nak berniaga ni?
Bila nak start berniaga? InsyaAllah je. Okey, tuan-tuan, yang pertama saya nak share satu perkara. Ayat dia, nama dia kesedaran. Tuan-tuan, kesedaran ya. Kita tengok kesedaran sini, tuan-tuan. Kita melihat 66 tahun merdeka. Tahun ini, bulan ini adalah bulan merdeka. 66 tahun merdeka. Betul tak betul? Dan hari ini kita lihat harga telur naik ke turun? Naik. Ya, grade C berapa ringgit? Grade C. Telur grade C berapa ringgit? Tak beli telur ke? Semua dah boycott telur ke apa? Sepapan 12 ringgit? 12 ringgit setengah. Betul tak betul? Dulu 6 ringgit ke 7 ringgit. Betul? Ha? Oh, 16. Okey, sakan mereka naik harga. Mereka naik sakan. Mereka suka je mereka naik sakan. Saya sebut mereka tu, kena tahulah siapa mereka tu. Jadi 95% tuan-tuan, ekonomi dikawalkan oleh mereka. Adakah mereka bersalah? Saya tanya soalan ni. Adakah mereka bersalah? Mereka bersalah ke tak soalannya? Tak. Mereka sebenarnya dulu datang ke Malaysia adalah pendatang haram. Betul tak betul? Kan, betul tak? Tetapi diberi kerayakan oleh Malaysia. Orang Melayu kita ni kan baik hati. Kan tolak ansur sampai tergelungsur. Ya. Jadi hari ini tuan-tuan, saya nak tekan kesedaran ini. Tuan-tuan, saya melatih usahawan-usahawan muda supaya mereka mencuburi, menjadikan budaya perniagaan dari rumah. Kalau kata DNA perniagaan you tak ada, sampai pun tak ada DNA, dia boleh bisnes, betul tak? Jadi kalau tuan-tuan tidak ada perniagaan, bermakna tuan-tuan pun boleh buat perniagaan. So hari ni saya nak galak yang di rumah mak latih anak meniaga online. Start mula meniaga. Ya, saya nak yang saya lalui ya. Saya sekolah Cina daripada darjah 1 sampai tingkatan 3. Sui Chiang Huai. Chiang Huai mah? Apa cerita ya? Okey, pada zaman ketika saya dihantar sekolah Cina di Sungai Petani, Simin A ya Ustaz. Saya sekolah Simin A. Ya, pada ketika itu zaman komunis. Saya tak ceritalah komunis tu siapa, you all pun tahu. Dihantar pada sekolah Cina. Jadi pembudayaan yang saya nak ambil ni, anak-anak kecil dia orang ni, bila saya ikut, saya tengok mak ayah dia dah start buat perniagaan. Mereka tahu tak cepuah? Siapa tahu cepuah? Tok tek. Saya rasa ada ramai yang tengok dah Google lah, you all cari cepuah. Ya, pengiraan matematik digunakan daripada cepuah. Jadi pembudayaan perniagaan itu dimula daripada kecil dan dibudayakan. Hari ini mereka mengawal ekonomi Malaysia. Pendidikan daripada awalan. Jadi bila mak ayah saya hantar ke sana, baru saya tahu kenapa saya dihantar sekolah Cina. Rupanya nak suruh jadi usahawan. Jadi tuan-tuan, kena melihat lagi, kita dah 60 tuan-tuan. Harga telur ayam pun mahal, sayur pun mahal. Kalau tuan-tuan melakukan usaha untuk melatih anak-anak tuan-tuan daripada mula untuk meniaga, nanti kita akan ketinggalan. Kalau kita lihat tuan-tuan, ya, kalau kita lihat pilihan raya baru-baru ni ya, kalau kita lihat kerusi-kerusi yang dimiliki oleh mereka itu makin meningkat disebabkan ekonomi mereka sangat kuat. Ya, mereka membentuk satu padu supaya mereka boleh orang kata bangsa yang kuat dalam ekonomi. Salahkah mereka? Tidak. Ya. So hari ini kita agama mengajar kita, Nabi mengajar kita menjadi seorang usahawan dulu. Ya, kalau kita lihat Nabi seorang usahawan, Nabi general ataupun ketua tentera, panglima, berperang dan sebagainya. So contoh-contoh ini boleh dibelajar, kita belajar, kita mempelajari daripada kisah nabi-nabi kita yang berjuang selama ini. Boleh tak boleh? Okey. So saya melihat satu gerakan yang dilaku oleh pihak ustaz ini, satu perkara yang sepatutnya kita memberi
satu penumpuan, ya, satu penumpuan. Macam mana gerakan ini kita nak kembangkan lagi, gerakan untuk memperkemaskan ekonomi, gerakan untuk melahirkan usahawan-usahawan lagi. Dan kita doakan supaya restoran dasar ini akan mempunyai cawangan-cawangan lebih banyak. Kalau boleh sebanyak KFC. Kalau KFC itu ada hampir 1000 cawangan, kenapa kita tidak boleh ada? Ya. Jadi tuan-tuan kalau nak berniaga agak susah ke, agak nak tak faham ke, boleh jumpa saya ataupun boleh jumpa ustaz untuk macam mana you all mungkin satu hari mempunyai restoran yang seperti ini. Ya. You all boleh buat satu restoran yang mana saya nampak industri F&B. Kita namakan industri F&B adalah satu industri yang memang margin yang tinggi, memang potensial, ya, sangat boleh pergi jauh sebab orang makan tiap-tiap hari. Betul tak? Ada tak orang puasa? Orang makan tiap-tiap hari, kan? So siapa yang dah makan sini banyak kali? Angkat tangan. Saya 2 kali. Saya dah datang 2 kali dah. Semua ni tak pernah makan lagi kat sini ke? Tak pernah makan lagi ke? Okey, resepi dia memang menarik. Bukan saya nak promote, saya dah masuk dah Google, saya dah bubuh 5 star. Ni kali ketiga saya datang. Bila dapat jemputan daripada sahabat Subihi saya dengan pantasnya terus datang. Lambat sikit lah tadi, kan, sebab nasi memang sedap, lauk memang sedap. So saya rasa ini satu potensi yang sangat besar, yang saya akan bantu juga restoran ini untuk pergi lebih jauh, ya. So dengan itu saya ucap lagi sekali terima kasih Ustaz, terima kasih barisan kepimpinan yang hebat-hebat ni, ya, dengan anda semua yang hadir pada hari ini yang terus menyokong gerakan ini. Mudah-mudahan kita terus bergerak dalam satu pasukan, dalam kebersamaan untuk membawa agenda utama, iaitu memperkukuhkan ekonomi negara kita, negara Islam yang tercinta, tanah Melayu kita yang tercinta, untuk generasi kita yang akan datang. Yang penting generasi kita, tuan-tuan, ya. Kesian dia orang, besok telur dia orang beli yang grade C mungkin RM25, ya. Mungkin besok dia orang nak makan, kalau takat RM50 tu boleh makan 2 orang je. Sekarang kalau bawa family, kalau tak ada RM80, RM100, memang susah sikit, ya. Sekarang semua mahal, tuan-tuan. So harap-harap kesedaran yang share hari ini kita boleh memberi impact kepada diri kita, keluarga kita, supaya kita boleh bergerak dalam satu pasukan. So terima kasih lagi sekali. Syabas kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Sri atas ucapan yang super power seperti tadi. Alhamdulillah, Allah merencanakan yang terbaik untuk grup Darsa. Bertambah kuat tim Darsa seperti ini, insyaAllah kita dilihat adanya motivator di dalamnya, insyaAllah. Semoga Datuk Sri sama-sama boleh bantu kami dalam grup Business Center. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita juga di Business Center kita ada seorang coach yang guide kita dalam melaksanakan ekonomi perniagaan kita dalam Business Center. Saya persilakan Encik Kamarul. Encik Kamarul, coach kita diri sikit, bagi ambil sikit kan. Kita punya, okey, hari ni kita punya coach. Kita punya coach dalam Darsa Business Center, yang memantau setiap pergerakan perniagaan kami di Darsa, insyaAllah. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan batasan. Ini dibelah masa yang dinantikan tuan-tuan dan puan-puan. Majlis dengan penuh takzimnya menyebut yang dikasihi lagi dihormati Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Rasmi Muhammad Ramli, memberi ucapan seterusnya merasmikan grand opening restoran Darsa Kota Wadsan. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Takbir, Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil, saudara basis, pengurusi majlis, Al-Fadil Ustaz Faiz selaku pengarah Darsa Business Center, Al-Fadil Datuk Seri Usairi selaku penasihat kepada Bitara Sendirian Berhad, Bitara Holding Sendirian Berhad, Ashabul Fadilah Encik Subhi Muhammad Tauhid selaku pimpinan ataupun pengarah urusan Bitara Holding Sendirian Berhad. Seterusnya Encik Kamarul dan pimpinan Bitara Holding Sendirian Berhad. Dan seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, para muhibbin yang dikasihi Allah, yang saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira pada semua yang panggil melalui FB saja boleh mai memenuhi ruang yang penuh rahmat dan berkat ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Tuan-tuan muslimin dan muslimat waktu Allah sekalian, restoran Darsa di Kota Warisan ni baru je bermula dalam lingkungan 2 minggu. Dalam 2 minggu, Alhamdulillah, setelah daripada Mus'adah Sayyidina Muhammad, kita telah menjalankan lebih setahun perniagaan ataupun dibuka restoran Darsa di Sentul. Alhamdulillah, tengah-tengah duduk jalan tu jumpa dengan Cik Subhi dan rakan-rakan, maka berlakulah joint venture sehingga hari ini menjadi kenyataan. Pada Sayyidina Muhammad dibuka lagi satu cawangan Darsa di Kota Warisan. Tadi Cik Subhi lebih bisik dengan saya, InsyaAllah kita akan buka lagi dalam target 9 cawangan lagi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebenarnya ingin Allahumma salli ala Sayyidina Ud. Orang dah kata Ud, orang suka minta ni, faham lah. Dia orang suka minta ni. Nak Ud sikit ucapan dia. Dia nega ni darah daging sebenarnya. Mungkin masalah ala Sayyidina, orang nega ni dia sebab dia tengok mak dia pernah nega, ayah dia pernah nega. Jadi nega tu sebenarnya dia DNA, dia darah daging. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi seorang yang hebat.
Sebab Nabi bukan setakat keluarga berniaga, bangsa berniaga. Ni orang Islam jarang perhati. Betul apa yang diucapkan tadi tu. Bangsa Quraisy bangsa yang sangat hebat. Mereka sampai dalam Quran sebut rihlatash syita'i was-saif. Li'ila fi Quraisy rihlatash syita'i was-saif. Allah cerita orang Quraisy mereka berniaga musim sejuk, musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke mana? Ke Yaman. Musim panas mereka ke Syam. Timur barat mereka kuasai. Bangsa Quraisy ni kalau mereka lalu tengah padang pasir orang tak rompak. Bangsa hebat, orang tak nak rompak. Orang lain kalau berjalan perompak turun merompak. Tapi bangsa Quraisy tidak, mereka hebat. Maka bangsa berniaga. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, niaga ni seperti mana disebutkan tadi, motivator walaupun cakap pendek tapi semua kena tanya kawan sebelah bila nak niaga. Ala sayyidina Muhammad, dia simple ya. Niaga ni yang pertama sekali pengalaman saya lah. Sebenarnya saya pun bukan besar bukan mewarisi hebat sangat pun. Mak saya ni oleh kerana kami nak mengaji Salah Sayyidina Mesir dan Yaman, jadi ayah kerja seorang. Jadi mak ni struggle nak hidup ni. Gaji ayah dapat nak hantar anak-anak mengaji, ni nak hidup mak ayah nak hidup ni, nak cover. Jadi mak saya jual nasi lemak, jual cucuk. Hari-hari itulah pendapatan dia bangkit awal. Jadi daripada darah sikit mak buat sikit berniaga, Salah Sayyidina tu yang menjadikan kami memulakan perniagaan di Pondok Darsa. Satu. Yang kedua, saya mengambil satu fikrah. Kami ke Lombok. Lombok ni ada sebuah madrasah namanya Madrasah Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan ni diasaskan sama dengan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kedua-dua memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sahadat Sayyidina Muhammad. Nahdlatul Watan ni diasaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan, silap saya. Yang saya nak masukkan ialah pusat pengajian pondok di Aceh. Aceh ni tuan-tuan, hari ni tempat pengajian pondok yang paling banyak ataupun pondok yang paling banyak ialah di Aceh Utara. Pondok di Aceh ni bermula di Aceh Selatan. Dimulakan oleh satu orang, iaitu satu ulama muda. Dia panggil Kiai Muda Wali. Muda pun dah jadi wali. Sahadat Sayyidina Muhammad. Dia ni, Kiai Muda Wali ni, dia ada 8 orang ulama, 8 orang anak, semuanya ulama. Dan dia buka pondok-pondok untuk anak-anak dia. Anak ni buka pondok sini, anak ni buka pondok sini, anak ni buka pondok sini. Sahadat Sayyidina Muhammad. Dan bila buka pondok, dia buka kedai pondok. Di setiap anak dia, setiap pelajar akan beli di kedai pondok. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi mereka tak beli di lain, mereka beli di kedai pondok. Jadi daripada situlah pendapatan seorang tok guru. Dia mengajak, dia tak ambil, dia tak kerja lain. Tok guru ni kalau mengajak, dia nak kerja lain, siapa nak mengajak? Akhirnya subhanallah sallallahu Sayyidina Muhammad, dia mengajak, hasil pendapatan dia ialah kedai pondok. Akhirnya kedai pondok jadi mall. Langsung saya balik ke daripada Aceh, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi daripada situ, daripada pondok ini, mana bila dibina ekonomi pondok, maka tentu subhanallah di situlah pondok berdiri untuk menyara anak-anak pelajar pondok Sahadat Sayyidina Muhammad. Darsa ni tuan-tuan, dia ada 7 cawangan seluruh Malaysia. Sahadat Sayyidina Muhammad, 7 cawangan ni dah diri, dah tegak lah.
Negara kita ada berapa buah negeri? 13. Tolak satu ya, tak ada darsa. Pasal sebutlah, satu Malaysia ni dah ada darsa, ada tanah, tunggu tok guru, tunggu pelajar habis mengaji, sudah tentulah pembangunan yang dikira sangat penting untuk pembangunan. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau di Pondok Kuala Nerang saja, alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah siapkan sebuah masjid yang bernilai 4.4 juta. Cuma yang tinggal nak siapkan 10 juta. Asrama 4 tingkat 2 blok. Tu baru di Pondok Darsa. Tu baru bangunan. Kita punya kena keluar bulan-bulan 65,000. Itu gaji guru. Allahumma salli ala. Ayat api 30,000. Jadi maknanya hak tu saja dah cukup menggambarkan perlu ekonomi yang kukuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah yang saya kata lah ni, kita yang saya dapat inspirasi berniaga ni kerana berziarah ke satu tempat sahabat saya di Pahang. Jadi kami cerita kami ustaz-ustaz ni, kita tak macam orang kerja kerajaan. Orang kerja kerajaan, mereka nak buat satu projek mesti mereka ada duit. Ada duit barulah ada projek. Sehingga fikrah kami ni satu fikrah yang sama. Kalau tunggu ada duit, tak buat sekolah lagi, tak buka pondok lagi. Lah ni kita buat dulu, kita serah kat Tuhan. Jadi subhanallah, akhirnya berdirilah pondok-pondok, madrasah-madrasah, tahfiz-tahfiz. Dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka di atas kesedaran itu, akhirnya saya kata, lagi kita kena berniaga. Jadi mula-mula berniaga ayat ni, ayat ma'ul hayah ni, tuan-tuan kena cuba ayat ni lembut, ayat ni sedap. Dan kalau jumpa, kalau kita ada minum ayat ni, jangan ayat lain, ayat ni je. Ayat ni ialah ayat 30 juzuk Al-Quran. Mana banyak dah kesan daripada orang yang minum dia sihat, dia jadi tumbuh halang kepala, lega dengan izin Allah sebab 30 juzuk Quran, alhamdulillah. Lepas tu kita jual kopi, jual holik, jual koko, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu darah salub tak orang nampak gaya lagi. Nak tok bekat dekat Baman ni, tak berjalan lagi ni, tak kemas lagi ni. Nampak orang kemas tapi tak berjalan lagi ni. Ni satu harapan dan doa pada orang yang nak musafir ke Mekah ni, minta Baman bagi jadi itu, insya-Allah. Rasa loop kita ni bukan lekeh-lekeh buat pergi sembang Baman lagi. Yang buat dia apa man? UMW. Bukan cokian-cokian macam ni, tuan-tuan. Jadi jadi saya harap kepada Maman bagi berjaya, insya-Allah. Sebab nak bangun pondok satu Malaysia, insya-Allah. Saya macam ni, kilang melahirkan engineer dah banyak, kilang melahirkan doktor dah banyak, kilang melahirkan arkitek pun dah banyak, kilang melahirkan ulama tak ada. Kena struggle ni, ulama dah tak ada, semakin hari semakin kurang, mati. Ni relax ya. Ekonomi ummah kena bina. Lepas tu saya buka dengan izin Allah, buka terasa seluruh Malaysia. Sebab kalau nak tunggu orang Kuala Lumpur pergi mengaji di Darsa Kuala Nerang, siapa nak pergi Ulu Balat? Saya buka terasa, alhamdulillah dengan izin Allah, di Sabah. Jadi yang mengaji di Sabah tu orang Sabah betul, cakap Sabah, pelet Sabah, mata Sabah. Jadi bangunlah, dan mereka dah belajar pun, dah sambung belajar ke Yaman dah pun, nunggu balik. Jadi sebab itu Sahabat Sayyidina Muhammad, itulah tujuan kita berniaga, sebab kita nak bangun ekonomi ummah. Kenapa? Ekonomi ummah. Di samping support keluarga pun kena support. Lepas kita berjaya, kita tengok mana adik-adik kita yang masih belum beli rumah. Kadang-kadang orang bukan hebat, rumah mak dia Allah doa sangat, tak padan. Keluarga dulu, lepas tu barulah
Kita tengok masyarakat kita kena bantu. Suatu pengalaman saya, tak tahu orang lain, masalah Sayyidina Muhammad, saya berniaga, saya nak fahamkan orang bahawa saya masalah Sayyidina Muhammad, berniaga ni target pertama saya, aku nak keluarkan zakat. Kalau tak ada kepala otak tu, tak jadi ni. Walaupun kalau kita kata aku nak kaya, betul ya, sama juga keluar zakat, sebab kaya boleh keluar zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau letak kaya, tak lama, tak boleh pi, tak maju. Dia kena letak aku nak keluar zakat. Kepala otak kita tu, aku nak keluarkan zakat. Jaga betul-betul. Kadang-kadang kerugian kita bukan sebab apa, sebab kita lalai dengan Tuhan. Saya teringat tu pengalaman ayah saya. Dia cikgu. Dulu ni bila mana dapat duit gaji, buat balik seberkah duit. Dempak, letak atas meja, naik layang. Lepas tu tak sedap kata orang masuk rumah ambil duit. Tapi sedap-sedapnya masalah Sayyidina Muhammad, satu budak tepi rumah duk loaded duit 50 beli macam-macam. Barulah tak kata dia lah yang masuk sengak-sengak, diam-diam ambil duit tu. Orang tua dia muhasabah. Apa sebab? Fikir-fikir tengok, zakat dah cukup kena keluar tapi tak keluar zakat. Tu ambil balik. Akhirnya subhanallah, zakat sangat penting. Soalan sana. Jadi kadang-kadang menurun kita sebab zakat ni, az-zakatu an-numu. Kalau kita ngaji bahasa Arab, zakat kalau kita keluar, dia akan subur. Jadi kalau kita keluar zakat, pasti akan subur, tak bankrupt, tak rugi. Soalan Sayyidina Muhammad. Satu tahun tu alhamdulillah darsa berjaya keluar zakat 1,000. Berarti aset dia juta lah. Tapi dalam masalah Sayyidina Muhammad, dalam realiti ni, banyak nak kena keluar. Tapi sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang menyelamatkan. Walaupun taklah mereka tak mana sangat pun, bukan hebat sangat pun, tapi Tuhan hantar bantuan macam sahabat kata tadi. Saya nak niaga, saya tak ada ilmu niaga. Soalan saya mai orang bantu, Cik Kemarul mai Bitara. Jadi maknanya bila kita nak buat benda betul, masalah Sayyidina Muhammad, maka bantuan Allah akan sampai. Jadi mari sama-sama kita doakan, insya-Allah Allah bagi bantuan kepada darsa untuk menjayakan ekonomi ummah. Salam Sayyidina Muhammad. Dan untuk tuan-tuan yang nak pergi Mekah, tolong sebar-sebar kepada warankan, jom kita pergi dengan darsa. Jadi setiap bulan ada travel darsa ke sana, masalah Sayyidina baru ni. Dan setiap bulan ada, alhamdulillah. Dan saya pergi setiap bulan ke Mekah untuk masalah Sayyidina Muhammad. Yang pertama untuk menggalas amanah. Seperti mana sebutkan tadi, bila berniaga dia tak boleh buat lawak-lawak. Dia kena sungguh, dia kena komitmen. Soalan Sayyidina, bila kita buat, kita kena bersungguh. Yang pertama tujuan ialah untuk membimbing jemaah-jemaah umrah yang menaikkan umrah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau ikut nak pi tu memang berat, kena pi tiap bulan. Tapi bila saya tanya semua ni yang pi ni, kalau nak pi lepas tanya Syekh pi ya. Kalau saya tak pi, lepas tak mau pi. Tu yang kena pi tu. Jadi sebab saya tak tu duk beritahu, duk sebutkan kawan-kawan, nak tunai ajak orang ya. Ya tuan-tuan, subhanallah. Jadi insya-Allah itu harapan saya. Untuk restoran darsa ni, bukan setakat tuan-tuan tak pernah makan. Saya pun tak pernah makan lagi sini. Ini rumah hari ni. Waktu nak buka hari tu, saya tanya macam mana. Saya kata buka dulu, nanti saya pergi. Hari ni curi masa, selit masa betul. Esok nak berak ke umrah, hari ni datang ke restoran darsa Masalah Sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan kena tolong darsa ni, tuan kena tolong mai makan ya. Mai pula, InsyaAllah
di atas tujuan yang murni itu, insya-Allah sahabat Sayyidina Muhammad, tolong doa mudah-mudahan Pondok Darsa maju, dapat melahirkan ulama dan dibantu oleh ekonomi yang kukuh, insya-Allah. Allah Sayyidina Muhammad, tolong doakan Allah beri kekuatan kepada pihak Darsa dan Witara Holding untuk menjalankan amanah membangunkan ekonomi ummah ni, alhamdulillah. Nanti insya-Allah kita boleh dengar pula motivasi daripada Datuk Sri kepada Darsa Business Center, insya-Allah. Jadi sehingga berjaya Witara pada hari ini lah ada seorang penasihat yang baik, yang terbaik. Jadi insya-Allah moga-moga kita bersatu yang menyatu dalam menjalankan misi dan misi yang murni ni, insya-Allah sahabat Sayyidina Muhammad. Dan pasti Allah akan beri kejayaan kalau kita ada azam yang kuat untuk menjayakan sesuatu tujuan yang murni. Akhir sekali lagi saya nak menegaskan, marilah kita pakat membangunkan ekonomi ummah. Orang yang sahabat Sayyidina Muhammad yang tak ada semangat ataupun tak ada gaya nak mega lah orang kata, tolong orang Islam mega, insya-Allah sahabat Sayyidina Muhammad. Mereka yang ada idea, ada fikrah, ada semangat nak mega, insya-Allah. Dan lagi satu, sahabat Sayyidina Muhammad dalam hidup ni, di samping berniaga, kena jaga infak dan sedekah. Menega, infak, sedekah itulah yang cover, yang selamatkan kita, sahabat Sayyidina Muhammad. Begitu sebagai contoh, kami ada Darsamat di Kuala Nerang dan juga di Lok Selak. Ada dua kedai. Darsamat ni dia konsepnya charity. Orang mai beli, sahabat Sayyidina Muhammad orang mai beli sahabat Sayyidina Muhammad, mereka digalakkan tak ambil duit balik. Sebab duit itu kita nak pusing untuk beli keperluan asas fuqara wal masakin. Kami di Kuala Nerang, orang-orang susah sekitar tu, mereka ambil ya beras, gula, kopi, teh, apa segala yang perlu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mereka ada kad. Mereka ambil, mereka bagi tunjuk kad, jadi kita write. Jadi habis ambil. Jadi mana tu tujuan. Jadi mungkin Ustaz Faiz, masalah Sayyidina Muhammad, saya pernah tengok satu pusat pengajian di KL ni lah. Dewan ni dewan pengajian. Dewan ni buat dewan pengajian. Setiap orang mengaji, sahabat Samad, lepas mengaji mereka akan turun, singgah beli kopi, beli apa-apa semua. Jadi pusingan tu lah yang mereka guna untuk support masyarakat. Itu kata yang sebut ekonomi ummah. Kita berniaga untuk orang. Kalau kita takkan nak makan, kalau kita kaya, takkan nak tukar kereta hari-hari kot. No. Takkan nak makan sampai 3 pinggan, 5 pinggan sehari. Tak kot. Lebih tu untuk orang lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah mudah-mudahan, sebab tingkat kita ni masih 2-0. Jadi kita fikir macam mana kita nak buat supaya masyarakat samping makan, mereka boleh menyumbang. Sahabat Sayyidina, kalau tengok kedai-kedai clean kan, ada orang yang dia nak bagi duit silin tak mau balik, dia bohong tu. Itu simple ya. Jadi macam mana kita nak gerakkan masyarakat masalah Sayyidina Muhammad supaya dapat menjana kewangan. Sebab sedekah ni hebat, infak ni hebat. Kita bagi sedekah tu akan berkembang sampai jadi lebih besar daripada satu gunung. Macam mana seekor unta ataupun seekor kuda, anak unta yang membesar, begitulah sedekah, dia makin besar. Jadi insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, maka atas konsep yang saya perjuangkan itu, telah sama-sama kita boleh berkongsi dengan Datuk dan juga Encik Subhi, bagaimana kita nak menjadikan perniagaan kita ialah perniagaan betul-betul ekonomi ummah sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi sampai kita boleh support anak-anak kita belajar ke Yaman, kita boleh sponsor mereka balik, mereka jadi ulama, mengajar tiang-tiang masjid, mereka memimpin ummah. Jadi itulah tujuan yang paling utama sekali, insya-Allah.
Jadi saya ingat tulis saja ucapan ringkas pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menghadiahkan satu Fatihah yang agung pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati perjalanan restoran Darsa Kota Warisan dan seluruh perniagaan yang kita ceburi untuk membangkit dan membangun ekonomi ummah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbana tammina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbana tammina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbana tammina bil khair. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma ahsin wuqufana bayna yadayk. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma wasi' rizqana rizqan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma wasi' rizqana rizqan halalan tayyiban mubarakah. Allahumma wasi' rizqana rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Jazakumullahu khairan katsiran buat Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri di atas ucapan peresmian seterusnya meresmikan Grand Opening Restoran Darsa Kota Warisan. Semoga dengan resminya pembukaan restoran ini bertambah lagi keberkatan buat restoran, insya-Allah. Sebagai pelengkap kepada peresmian kita pada petang ini, majlis sekali lagi dijemput kepada Tuan Guru Syekh diiringi oleh Ustaz Faiz dan barisan pengurusan Bintara Holding ke bahagian tepi pentas sebagai untuk menyelesaikan gimmick peresmian kita pada majlis. Dengan segala hormat kami persilakan. Takbir. Takbir. Dengan berakhirnya gimmick peresmian seperti tadi, maka berakhirlah majlis Grand Opening Restoran Darsa Kota Warisan kita pada petang ini. Semoga majlis kita pada petang ini diberkati. Kami mendoakan kejayaan Restoran Darsa Kota Warisan. Diharapkan selepas ini ada lagi Restoran Darsa Cawangan yang keempat, kelima dan seterusnya. Bersyukur kita kami panjatkan majlis anugerah dan sempurnakan sekalung penghargaan kami hulurkan, segulung tahniah kami ucapkan. Sekian daripada kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua. Jadi insya-Allah siapa yang nak gambar ke, ada apa-apa hajat dengan Tuan Guru, insya-Allah boleh. Cuma